sujud. Tengok tempat sujud kita, hadir hati Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dalam bab solat sendiri, solat berjemaah, ya, utamakan solat berjemaah, ya, kita pastikan bahawa kalau boleh semua solat yang kita lakukan itu adalah berjemaah. Hatta kita dalam musafir pun, kalau ada berpeluang kita berjemaah. Ya, tunggu orang. Kalau kita berhenti RR tu, tunggu dulu, tengok orang. Kalau ada sebenarnya yang baru datang tu, berjemaah. Jangan sendiri-sendiri. Sebab kita jemaah ni sangat penting. Berjemaah ni sangat penting. Kita pinggirkan diri. Dalam solat, kalau kita pinggirkan diri tak berjemaah, kita akan diganggu, akan dipermainkan oleh iblis dan syaitan. Ya, kalau kita berjemaah paling tidaknya, kalau pun tak khusyuk, ada dalam ramai-ramai tu khusyuk, kita dapat pada khusyuk. Ni kata dalam ramai-ramai semayang ni, kita tak khusyuk, ada kawan kita lebih khusyuk, pahala khusyuk kita dapat kat kita. Itu kelebihan orang yang berjemaah, ya. Kita cuba sebaik upaya. Betul ke solat kita? Bab muafiq masbuk kita kena belajar. Muafiq masbuk tu, jangan sampai kita tak tahu lagi apa itu muafiq, apa itu masbuk. Saya ingat kalau tanya boleh tentu pun boleh jawab ni. Ya, apa itu muafiq, apa itu masbuk? Kita dalam mazhab Syafi'i ni, muafiq masbuk itu perkara penting. Memastikan sah sembahyang kita ni muafiq masbuk. Kalau kita datang jemaah, keluar daripada jemaah kita tanya, "Encik tadi solat jemaah muafiq ke masbuk?" Susah nak jawab. Ataupun agak dua-dua sekali pun. Saya tak tahu. Sebab apa? Kalau orang tu tahu dia sebagai seorang muafiq, dia akan ikut syarat-syarat muafiq. Kalau dia sebagai seorang masbuk, apa mana? Dia kena jaga syarat-syarat masbuk. Jadi kalau dia tak tahu dia ni muafiq dan masbuk, nak jaga syarat macam mana? Artinya saya katakan tidak sah. Tidak sah. Macam orang salat musafir, qasar dan jamaah. Qasar dan jamaah. Minggu sebulan lepas saya cerita pasal qasar dan jamaah. Dia tak tahu syarat-syarat qasar. Dia tak tahu syarat-syarat jamaah taqdim. Macam mana dia nak sembahyang qasar jamaah? Baik tuan-tuan sembahyanglah. Dan tidak sah pun kalau dia sembahyang dalam keadaan tak tahu kaifiat solat musafir. Jadi orang yang sah ni orang yang belajar aja. Ataupun masa tu baru nak tanya, macam mana buat, macam mana habis tu buat lah. Tuan tak terima. Sebab qasar ni rukhsah bagi orang-orang yang tahu kaifiat dia, cara-cara sembahyang. Ya, cara-cara sembahyang. Sebab jamaah takdim syarat dia cukup ketat. Saya naik kapal terbang yang lepas pergi Mekah ni, ada juga. Itu orang pegawai, ustaz juga tu, buat jamaah takdim dalam kapal terbang. Itu tuan-tuan mungkin sekitar dalam fikir, okey, tak apalah, kita jamaah kan boleh buat dua kan, jamaah takdim, jamaah awal, jamaah takhir itu jamaah akhir kan. Jadi dalam pesawat tidak boleh kita buat jamaah takdim. Tak boleh buat jamaah takdim, hanya dibolehkan jamaah takhir. Itu betul simple je. Yang buat tu ustaz juga tu, terkenal betul. Itu nak cerita jamaah takdim ni, dia syarat dia sembahyang pertama tu kena sah dulu. Kena sah. Sebab yang kedua tu pengikut. Yang mengikut tu mesti hak yang ikut tu kena sah dulu. Kalau yang pertama tu tak sah, macam mana hak kedua nak ikut? Macam kita imam. Makmum nak ikut sah apabila imam tu sah. Kalau imam tak sah, macam mana makmum nak ikut? Tapi ada orang kata, lantaklah. Tak apalah, aku suka kat dia. Tak sah pun tak apa. Mana boleh? Dalam bahasa sembahyang. Janji dia baik juga. Dia baik. Dia boleh jadi imam. Buat apa tak sah? Kita makmum tak boleh ikut, kita wajib muqarabah. Bukan sunat muqarabah, wajib muqarabah. Kena keluar daripada mengikut imam. Itu yang kita kena faham dulu. Jadi bila jamaah takdim tu, sembahyang pertama tu kena sah. Bila kita berada dalam kapal terbang, sembahyang tu kita tidak sempurna. Kerana itu sembahyang atau kapal terbang, kita untuk kita nak sembahyang tu hanya menghormati waktu. Lepas tu kita kena qada. Kita kena qada pada masa lain. Bila kita qada, maknanya sembahyang itu tak sempurna. Bila tak sempurna, macam mana yang kedua nak ikut yang pertama? Sebab yang pertama itu tidak sempurna. Sebab itu tak boleh jamaah takdim dalam kapal terbang. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan naik kapal terbang, tak kira pergi ke mana tempat kan, masuk je waktu zuhur, kita tak buat. Kita niat zuhur ni pada asar. Kalau terlibat dua orang pula, bila masuk asar, kita buat jamaah takhir. Jamaah takhir itu dibolehkan. Kadang-kadang keringanan diberi kepada jamaah takhir.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, itu saya sebutkan tadi ya, supaya kita kena bereskan dulu muafik masbuk. Tengoklah nanti insya-Allah kalau ada kesempatan kita ceritalah apa itu muafik, apa itu masbuk secara santai aja. Tak ada stress sangat, menurun pula. Dapat ilmu menurun. Baik. Yang ketiga zakat. Zakat tolonglah kita pastikan bahawa zakat kita itu sudah kita tunaikan sebelum nak pergi haji. Okey? Kita semak dulu. Tahun lepas keluar tak keluar zakat? Oh tak, kena qada tahun ni. Kena qada. Kalau kita kata 1,500 tahun lepas patut keluar. Tahun ni 1,700. Jadi tahun ni kena double 2,200 lah. Kita kena bayar zakat. Kita kena qada kalau kita tak keluarkan tahun lepas. Tapi pastikanlah ya tentang syarat-syarat zakat tu. Ada orang tak cukup nak keluar zakat kan? Ada kata dah cukup tapi tak keluar. Ada yang kata dah cukup keluar sikit tak cukup pula. Tak cukup jumlah dia. Maknanya zakat tu biar dikira terbagi betul. Terlebih tak apa. Sebab terlebih tu jadi sedekah. Jadi sedekah tu menampung yang wajib. Maknanya sedekah tu boleh menampung kekurangan zakat. Jadi sebab itu zakat kita bagi lebih tak apa. Tak ada masalah ya. Pilihlah orang yang layak menerima. Orang yang layak menerima ya. Kalau kita bagi kepada orang tak layak, bila bagi kepada orang tak layak, zakat tidak sah. Tidak sah. Itu tanggungjawab Baitulmal tu berat. Kalau sekiranya kita dah bayar pada dia, tanggungjawab kita dah lepas. Yang dia nak menentukan siapa mendapat tu bukan satu perkara yang mudah. Sebab nak memastikan orang yang terima itu adalah orang layak. Layak yang disebut asnaf yang 8. Kalau dia tak termasuk dalam kategori asnaf yang 8, zakat tidak sah. Kan kita tanggung. Orang yang itu saya kata berat. Baitulmal ni. Berat. Dia punya tanggungjawab dia. Nak memastikan sah tak sah zakat yang orang bagi tu. Bayangkan berjuta orang bagi tu. Kita dah bagi kalau tak betul. Kalau silap insya-Allah. Kita takut tuan-tuan. Harta tu kalau dia bertukar tak sah, dia bertukar, bukan dia jadi harta lagi dah. Dia jadi api yang membakar. Api yang membakar. Kalau dalam perut kita tu makan api. Ya, harta tu bertukar. Kalau dalam kubur, harta tu akan bertukar menjadi ular. As-suja'ul aqrab. Dia akan jadi ular yang akan menyiksa. Jadi kita pun bila kena penyiksaan kerana tak zakat tu, datanglah harta tu pada kita. Rupa ular. Dia kita kata, kau ni siapa? Aku tak kenal. Tak kenal kot. Tapi dia tak cakap Melayu. Kita kata kenal kot. Aku sama-sama kamu dulu. Bila dia beritahu, akulah harta kamu. Harta tu kau jadi ular. Dalam kubur tak. Dia lepas zakat, pas sedekah ni kita kena ambil perhatianlah. Sebelum pergi haji, saya nak fokus pada haji tu je. Ya. Itu nak beres satu persatu lah. Daripada syahadah, sembahyang, zakat. Lepas tu puasa, sama juga. Bila sampai kepada haji, dia balik kepada syarat-syarat wajib pula. Dia tak adalah sampai kata mesti buat. Sebab dalam ayat tu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas kan. Dalam jelas ayat yang disebutkan tentang siapa yang mampu tu, man istata'a ilahi sabila. Siapa yang mampu ya. Kalau siapa tak mampu tu, dia tak wajib lah. Dia tak wajib. Setelah dia asalnya yang pertama, kedua, ketiga, keempat kita dah bereskan. Masuk yang keempat tak ada masalah. Ya, masuk yang kelima tak ada masalah. Kita buat dengan senang. Tapi kalau tak mampu tak payah buat. Saya ingat bulan depan ada seorang sahabat jumpa. Saya kata Pak Guru dia soalan dia. Saya pun tak terfikir pula. Tak terfikir soalan nak tanya tu, saya lupa siapa kawan kita juga. Bila dia daftar lewat, lepas itu nak pergi haji tahun 2055.